Pada tahun 2019, Presiden Indonesia ketika itu, Joko Widodo atau Jokowi, mengumumkan satu keputusan yang mengejutkan ramai, iaitu memindahkan ibu negara Indonesia keluar dari Jakarta. Ibu negara baharu itu kemudian dinamakan Nusantara dan dibangunkan di Kalimantan sebagai antara projek paling bercita-cita tinggi dalam sejarah moden Indonesia. Berbilion dolar telah dibelanjakan, namun sasaran untuk memulakan pemindahan pusat pemerintahan pada tahun 2024 tidak menjadi kenyataan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat sama ada Nusantara masih berada di landasan asalnya atau projek ini sebenarnya sedang menuju kegagalan. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Sebenarnya, idea memindahkan ibu kota Indonesia bukan bermula dengan Jokowi. Seawal era Presiden Soekarno, cadangan untuk membina pusat pemerintahan di lokasi lain sudah pernah dibincangkan. Namun selama beberapa dekad, Jakarta kekal menjadi pusat politik, pentadbiran dan ekonomi Indonesia. Masalahnya, tekanan terhadap bandar ini semakin besar. Jakarta mempunyai masalah kesesakan, pencemaran dan penurunan tanah di beberapa kawasan. Apabila Jokowi mengumumkan rancangan memindahkan ibu kota pada tahun 2019, beliau menjelaskan bahawa Indonesia memerlukan pusat pemerintahan baharu yang lebih dekat dengan bahagian tengah negara dan mampu membantu mengurangkan tumpuan pembangunan di Jawa. Dan pada Ogos 2019, kerajaan memilih sebahagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baharu. Kemudian pada tahun 2022, Parlimen Indonesia meluluskan Undang-Undang Ibu Kota Baharu dan nama Nusantara digunakan secara rasmi. Projek ini dianggarkan menelan kos sekitar 32 bilion dolar berdasarkan anggaran yang digunakan ketika rancangan tersebut diperkenalkan. Tetapi, terdapat satu perkara penting mengenai kos ini. Sejak awal, kerajaan Indonesia hanya merancang membiayai sekitar 20% daripada kos projek ini, manakala selebihnya dijangka datang daripada pelabur swasta dan sumber lain. Ini bermakna cabaran Nusantara bukan sekadar membina sebuah bandar baharu, tetapi meyakinkan pelabur bahawa pusat pentadbiran Indonesia benar-benar akan berpindah ke sana. Pembinaan utama Nusantara bermula pada 2022 dan kerajaan Jokowi bergerak pantas untuk menyiapkan kawasan utama pentadbiran. Istana Presiden dibina, jalan raya mula terbentuk, apartmen untuk penjawat awam juga disediakan dan beberapa bangunan kerajaan mula dibangunkan. Salah satu sasaran paling penting ialah memulakan pemindahan pusat pemerintahan pada tahun 2024 sebelum penggal Jokowi sebagai Presiden tamat pada Oktober tahun tersebut. Namun apabila tahun ini tiba, pembangunan Nusantara mula berdepan kelewatan. Rancangan Jokowi untuk mula bekerja dari Nusantara pada Julai tidak menjadi kenyataan selepas beberapa infrastruktur asas termasuk bekalan air dan elektrik gagal disiapkan mengikut jadual. Walaupun begitu, Indonesia tetap mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan di Nusantara pada Ogos 2024. Namun acara itu terpaksa dikecilkan apabila hanya kira-kira 1,300 tetamu yang hadir berbanding sekitar 8,000 yang dirancang kerana kemudahan penginapan dan logistik masih terhad. Sementara itu, Jokowi sempat bekerja dan bermalam di Istana Garuda sebagai simbol bahawa Nusantara sudah mula berfungsi. Namun itu tidak bermakna sasaran asal projek ini tercapai kerana pemindahan pusat pemerintahan sebelum tamat penggal Jokowi tidak menjadi kenyataan. Kemudian pada Oktober 2024, Jokowi menamatkan pentadbirannya dan tanggungjawab meneruskan pembangunan Nusantara beralih kepada Presiden baharu Prabowo Subianto. Di sinilah timbul persoalan baharu. Adakah Prabowo akan meneruskan projek yang menjadi legasi terbesar Jokowi atau memilih hala tuju yang berbeza? Prabowo tidak membatalkan Nusantara, sebaliknya, beliau meneruskan projek itu dengan meluluskan peruntukan sekitar 48.8 trilion rupiah sehingga tahun 2029. Namun kadar perbelanjaan kerajaan tidak lagi seagresif ketika era Jokowi. Menurut Reuters, jumlah yang diluluskan Prabowo adalah lebih rendah berbanding dengan perbelanjaan kerajaan bagi projek ini sepanjang tempoh 2022 hingga 2024. Pada masa yang sama, Prabowo turut memberi keutamaan kepada beberapa agenda besar yang lain. Antaranya ialah program makanan berkhasiat percuma untuk pelajar dan kumpulan tertentu selain usaha mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam keadaan sumber kewangan kerajaan perlu diagihkan kepada pelbagai keutamaan,
Nusantara kini sedang bersaing untuk mendapatkan peruntukan yang sama. Hari ini, tumpuan bukan lagi kepada pembinaan Nusantara kerana projek itu sememangnya diteruskan. Sebaliknya, perhatian kini beralih kepada sama ada ibu kota baharu ini boleh berfungsi seperti yang dirancang. Antara cabaran paling besar dalam membina ibu kota dari kosong ialah memastikan bandar ini betul-betul dihuni. Kerajaan boleh membina istana, pejabat dan apartmen. Namun sesebuah bandar hanya benar-benar hidup apabila orang ramai mula tinggal, bekerja dan membina kehidupan di dalamnya. Menjelang Oktober 2025, dilaporkan sekitar 2,000 penjawat awam dan 8,000 pekerja pembinaan tinggal di Nusantara. Namun, jumlah itu masih jauh daripada sasaran sekitar 1.2 juta penduduk menjelang tahun 2030. Keadaan ini turut mencetuskan dakwaan bahawa Nusantara berisiko menjadi satu lagi bandar hantu. Pada penghujung tahun 2025, Badan Pusat Statistik Indonesia merekodkan lebih 147,000 penduduk dalam wilayah pentadbiran Ibu Kota Nusantara. Namun angka itu bukan merujuk kepada penduduk yang berpindah ke pusat bandar Nusantara, sebaliknya termasuk penduduk sedia ada dalam wilayah pentadbiran IKN. Laporan pada Jun 2026 pula menunjukkan masih banyak kemudahan di Nusantara belum digunakan sepenuhnya, yang mana menggambarkan bahawa proses pemindahan pusat pentadbiran masih berjalan perlahan. Dan keadaan ini sebenarnya memberi kesan kepada satu lagi perkara penting, iaitu keyakinan pelabur. Sejak awal, kerajaan Indonesia memang merancang supaya sebahagian besar kos pembangunan Nusantara dibiayai oleh sektor swasta. Sebab itu, kejayaan projek ini banyak bergantung kepada kemampuan menarik pelabur. Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga September 2025, pelaburan swasta yang telah direalisasikan mencecah RM65.3 trilion melibatkan 49 pelabur melalui 52 perjanjian kerjasama. Masalahnya ialah jumlah tersebut masih kecil berbanding kos keseluruhan pembangunan Nusantara yang dianggarkan mencecah ratusan trilion rupiah. Bagi pelabur, pembinaan bangunan sahaja tidak mencukupi. Mereka juga mahu melihat sejauh mana pusat pentadbiran benar-benar akan dipindahkan ke Nusantara dan sama ada projek ini terus menjadi keutamaan kerajaan. Dalam keadaan itu, satu lagi perubahan berlaku pada November 2025 apabila Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan tempoh hak guna tanah di Nusantara tidak lagi boleh diberikan dalam 2 kitaran seperti sebelum ini. Keputusan itu mengembalikan tempoh maksimum hak guna usaha kepada 95 tahun berbanding sehingga 190 tahun sebelum ini. Walaupun dibuat atas pertimbangan undang-undang, perubahan itu turut dilihat sebagai antara faktor yang boleh mempengaruhi keyakinan pelabur terhadap Nusantara. Pada Januari 2026, lebih setahun selepas menjadi Presiden, Prabowo akhirnya melakukan lawatan bermalam pertamanya ke Nusantara. Lawatan itu disusuli dengan sasaran baharu kerajaan, iaitu menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia menjelang tahun 2028 dengan 3 cabang utama kerajaan beroperasi di sana. Pada masa yang sama, Naib Presiden Gibran turut mengarahkan pejabatnya memulakan operasi di Nusantara apabila kemudahannya bersedia. Ini bermakna Nusantara belum ditinggalkan. Namun selepas beberapa kali sasaran berubah, kejayaan projek ini kini bergantung kepada sama ada kerajaan benar-benar mampu memindahkan fungsi pentadbiran negara ke sana dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Jadi, adakah Nusantara sudah gagal? Setakat hari ini, jawapannya belum. Tetapi, ia juga masih lagi jauh daripada mencapai apa yang dirancang ketika projek ini diumumkan pada tahun 2019. Sebab itu, untuk tempoh sehingga tahun 2028 mungkin menjadi fasa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di situlah akan terjawab sama ada Nusantara benar-benar menjadi ibu kota baharu Indonesia atau akan menjadi antara projek paling bercita-cita tinggi yang tidak pernah mencapai matlamat asalnya.